كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Tes suara 1 2 3. Dengar? Jelas. InsyaAllah. Jelas. InsyaAllah. Baik. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rezeki dan limpah kurnianya. Kita masih lagi dikurniakan nikmat terbesar, iaitu nikmat Islam dan iman. Di samping diberi kesempatan dan peluang untuk bersama-sama menghadiri majlis ilmu pada malam ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat sahih riwayat Muslim, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya satu jalan untuk menuju ke syurga. Baik, jutaan terima kasih diucapkan kepada Exco Disiplin dan Kerohanian yang diketuai oleh saudara Muhammad Afnan bin Zamri atas komitmen yang tinggi untuk menganjurkan program ini. Terima kasih juga diucapkan kepada ahli panel dan semua hadirat yang terlibat pada program kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini adalah budaya hedonism. Baik.
Sebelum saya memperkenalkan ahli panel jemputan kita pada malam ini, saya nak kongsikan sedikit perjalanan program kita pada malam ini. Program ini akan dibahagikan kepada 3 pusingan, yang mana pada pusingan 1 dan 2, ahli-ahli panel akan disoal jawab oleh moderator berkenaan fahaman hedonism, dan pusingan ketiga ni kita akan buka soal jawab kepada siapa-siapa yang ada soalan lah. So maksudnya bila kita ada program tengah berjalan ni, ada yang nak anjurkan persoalan, boleh tulis kat ruangan komen. Yang nak tanya live pun boleh buka mikrofon. Baik, yang saya hormati panel satu kita iaitu saudara Muhammad Nur Izzuddin Brizan alias Nizan. Beliau berusia 19 tahun dan menetap di Kemaman, Terengganu. Beliau memegang jawatan sebagai Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Al-Quran Terengganu. Kini beliau berada di semester 3. Seterusnya, juga yang saya hormati ialah Ustaz Ahmad Munzir bin Razali, iaitu panel 2 kita. Beliau berumur 26 tahun dan berasal dari Terengganu. Beliau merupakan pelajar lepasan Ulum Islamiyah Universiti Al-Azhar, Mesir, dan kini memegang jawatan sebagai Pegawai Duat dan Pengkalan Berangan. Assalamualaikum Ustaz, sihat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat. Saudara Izzuddin, sihat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Okay, saya mohon kepada semua sahabat-sahabat yang dalam ni, kalau ada kelapangan boleh buka kamera untuk kita melancarkan program kita pada hari ini. Nampak macam borok 4 orang pula kalau tak buka lagi. Ya, eloknya buka lah. Dan tutup mic, takut kita ganggu perjalanan program pada hari ini. Baik, tanpa buang masa, kita terus kepada objektif kita pada malam ini, iaitu pusingan 1, iaitu soal jawab mengenai budaya hedonism. Ahli panel dah bersedia? Sudah, okey, insyaAllah. Baik, saya anjurkan soalan yang pertama kepada panel kita yang pertama, iaitu saudara Izzuddin. Okey, saudara Izzuddin, sebelum kita mendalami budaya hedonism ni, boleh tak cerita sikit definisi dan asal-usul budaya hedonism ni? Sebab ramai nak tahu hedonism ni benda apa. Kita tak tahu hedonism, ramai yang tak tahu. Okey, mungkin saudara Izzuddin boleh terangkan sedikit latar belakang ataupun definisi budaya hedonism. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Moderator Umar Usamah dan seterusnya yang dihormati Ustaz Ahmad Munzir dan seterusnya saudara-saudari yang hadir pada malam ini sekalian. Okey. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan sikit apa itu hedonism. Jadi kebanyakannya kawan-kawan kita dalam ni mesti tak tahu hedonism ni apa. Sebab kebanyakannya biasa dengar iaitu liberalism, secularism, pluralism. Jadi hedonism ni dia adik-beradik, tapi dia tak seteruk liberalism, secularism dan pluralism. Hedonism ni bawah lagi. Jadi definisi hedonism ni adalah bagi kita ni, hedonism ni adalah sesuatu yang mengajak kita ke arah keseronokan, iaitu keseronokan yang berlebih-lebihan. Seperti kalau kita ingin membeli sesuatu, kita membeli sesuatu dengan lebih. Dan mengikut kajian bahawa hedonism ni dia dekat dengan consumerism. Gapo pula consumerism? Consumerism sama je. Dia maknanya keseronokan dia ni ke arah material, iaitu ke arah membeli barang-barang. Sedangkan hedonism ni dia
dia mengajak kita untuk membazir, untuk rasa keseronokan di dunia dan tidak terlalu berfikir ke arah akhirat itu. Jadi sejarah bermulanya hedonism ni kat Malaysia ni, kalau mengikut kajian yang telah dijalankan, hedonism ni dia berlaku ni disebabkan oleh keluarga. Oh, buat apa pula keluarga? Jadi keluarga disebabkan oleh didikan yang telah diajar oleh keluarga, maka anak-anak atau remaja-remaja ni lah yang adanya hedonism. Contohnya hedonism iaitu seperti sebab ibu bapa ni dia telah mengajar hidup secara dalam kemewahan. Jadi anak-anak pun dia rasa nak mewah more. Dia tak ambuh, maknanya dia bila dia tak ada duit tu dia rasa macam risau. Maknanya gitulah hedonism ni. Dia nak dia ada duit yang menyebabkan dia boleh berseronok sama. Seterusnya, jadi macam mana asal-usul ni? Asal-usul biasalah perkara macam pluralism, liberalism, secularism ni semuanya datang daripada daripada orang yang nak menjatuhkan Islam sendiri. Jadi hedonism ni dia bawa secara perlahan-lahan ke kalau kita ambil konsep ke Malaysia, dia bawa perlahan-lahan seperti dia menayangkan iklan-iklan dan dia mengadakan konsert dan maknanya dia mengajak supaya remaja-remaja kita ni lebih ke arah sana, maknanya kurang ke arah agama. Kalau kita perasan lah, lagi-lagi kita berada pada zaman sekarang yang mana remaja-remaja sekarang ni kalau lihat peratusan yang pergi ke surau atau masjid atau ke majlis-majlis ilmu tu semakin berkurang disebabkan oleh terpedaya dengan budaya hedonism yang dibawa oleh orang-orang barat. Jadi saya rasa itu telah menjawab kot soalan daripada tuan moderator. InsyaAllah saya serahkan balik kepada tuan moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada panel utama kita iaitu saudara Izzuddin atas pencerahan ataupun sebersikitlah tentang definisi bagi hedonism. So kalau kita tengok hedonism ni secara ringkasnya lah pembaziran lah. Kira dia nak lebih-lebih. Padahal dia ajar untuk berjimat lah. Lebih kepada keseronokan. Yang diajarkan oleh ibu bapa sejak dia kecil lagi. Okey. Bergerak kepada soalan kepada ahli panel kita yang kedua iaitu Al-Fadhil Ustaz. Soalan saya, kalau kita tengok budaya hedonism ni berdasarkan pencerahan oleh panel satu tadi iaitu lebih kepada pembaziran dan keseronokan, persoalannya apa kesan atau pengaruh budaya hedonism ni terhadap generasi muda Islam kalau kita tengok pada hari ini? Pendek soalan pada panel 2 ni. Ingatkan ada panjang lagi ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator program kita pada malam ni atas soalan yang telah diberikan. Khususnya pada yang saya hormati pada semua barisan kepimpinan lah. Kita kata kepimpinan di peringkat Kuala Quran Terengganu dan juga pada pengarah program malam ni lah Ustaz Afnan dan juga panel satu kita Ustaz Muhammad Nur Izzuddin. Ni bukan calon-calon orang ni, orang hebat juga. Jadi untuk perbincangan kita pada malam ni, kita bincang satu benda yang kalau kita sebut hedonism ni susah orang nak faham. Betul tak? Kenapa ism ni? Jadi ism ni adalah fahaman. Secara mudahnya adalah fahaman.
Tak, jadi bila ada je perkataan, lepas tu ia sambung dengan ism, maka ianya adalah satu fahaman. Kita boleh kata gitulah. Dan kalau ayat mudah lah hedonism ni, kita nak terjemah dalam bahasa Melayu kita, iaitu kita boleh sebut sebagai jahiliyah moden. Hak yang kita nak bawa. Kerangka perbincangan kita pada malam ni, kita kena menjuruskan kepada jahiliyah moden. Sebab apa? Kalau kita tengok satu persatu kita kena faham dulu kenapa saya sebut pada malam ni ianya merupakan satu jahiliyah moden, kerana benda ni berlaku dah dulu. Benda ni berlaku dah dulu, tapi dalam kerangka hari ini ianya dimodernkan. Dan juga nama iaitu jadi pelik. Nama iaitu jadi pelik. Jadi kalau kita tengok konsep jahiliyah lah, bila kita sebut perkataan jahil ni, jahil ni maksudnya hak paling mudah bodoh lah. Bodoh. Walaupun kasar, tapi itulah perkataan yang sebenarnya. Kalau nak terjemah rekah lagi, kebodohan moden lah. Kebodohan moden. Kita boleh kata gitu. Jahil ni tidak tahu, tak maju dan sebagainya. Jadi jahiliyah ni kita boleh tengok perkataan yang zaman Nabi SAW guna ataupun di dalam Al-Quran. Kita kata perkataan jahil ni digunakan adalah untuk orang yang hanya bertuhankan akal dan nafsu semata-mata. Kalau kita tengok zaman dulu, bukannya mereka ni tak maju. Betul tak? Kalau tengok di zaman Mekah, masa zaman Nabi ada tu, Mekah sudah maju. Mekah adalah pusat dagangan. Betul tak? Kalau kita baca dalam dalam Al-Quran, mereka ni bila waktu sejuk pergi sebelah utara, bila musim panas pergi sebelah selatan, kalau tak silap. Mengumpulkan barang di antara Syam dan juga di bawahnya adalah kita panggil Oman dan sebagainya, hak bawah ni. Kumpul barang tu di tengah, di mana? Di Mekah. Masa tu bangunan ada dah, hebat dah di Mekah ni. Orang pandang tinggi Mekah ni. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Kerana pada masa tu manusia ni hidup dalam keadaan tak tahu benda. Tak ada kita kata satu petunjuk ataupun tak ada satu kerangka lah ataupun satu benda yang boleh bentuk kehidupan. Sebab itulah dipilih kita kata Mekah ni sebagai tempat untuk memulakan satu-satu benda. Kerana walaupun ia sudah moden, tapi ia taklah semoden macam di Rom, macam di Parsi. Tetap juga kita, kalau orang lain ianya sebuah kawasan badui lah. Tapi kita tak sebutnya situ adalah tempat perdagangan dah. Tapi Allah SWT sebut tempat tu adalah tempat yang jahil. Dan kalau kita tengok lagi dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah, iaitu mereka sampai kepada suatu kaum yang sedang menyembah berhala-berhalanya. Mereka melihat dengan demikian, mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami suatu Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil. Ni masa zaman Nabi Musa. Allah SWT sebut apa? Bila Allah selamatkan dah mereka daripada Fir'aun, seberang dah laut. Tapi hanya kerana mereka ni bertuhankan akal. Nak kena Tuhan tu nampak depan mata. Bila tengok kaum lain, ada kita kata patung. Maka nak ikut juga gitu. Dan juga mereka ni hanya berdasarkan nafsu semata-mata. Sebab itulah Allah SWT turunkan kitab-kitab untuk menjadi panduan kepada manusia ni. Dan juga bukan waktu turun kitab saja. Sebab kitab ni belum tentu ada orang faham. Malah Allah SWT atau pula Rasul untuk memahamkan manusia ni berkenaan dengan kitab tersebut. Jadi kalau kita tengok dalam jahiliyah moden ni, ia ada beberapa faktor lah. Beberapa faktor yang memainkan peranan. Yang pertamanya sebab akidah yang sesat. Akidah yang sesat. Kita kalau nak pergi
kepada hedonism ni dulu. Nak beri sebelum pergi kepada faktor hedonism tu sendiri ataupun faktor jahiliah moden ni, nak tambah sikit apa yang panel 1 telah sebutkan tadi berkenaan dengan hedonism. Yang mana hedonism ni, ianya adalah kita kata manusia ni nak hidup secara senang ataupun manusia ni nak hidup dalam keseronokan semata-mata. Hak ni, pemikiran mereka menjuruh kepada kita kata tujuan tu hanyalah kesenangan. Tak ada benda lain. Mereka nak kesenangan ataupun kita boleh kata lagi mereka ni tak ambuh ada kongkongan. Kita tak ambuh mereka ni nak freedom. Tu maksud hedonism yang nak ditambah lagi. Kerana apa? Kerana hedonism ni dalam hidup mereka nak kita kata tak adanya undang-undang. Tak, semuanya bebas. Okey, kita pergi kalau kita tengok salah satu budaya hedonism yang masuk dalam kalangan kita hari ni. Siapa tak kenal K-pop? Kenal tak K-pop? Bukan kepuk, K-pop. Korean culture. Tak? Yang mana K-pop ni, ianya sudah meresap masuk ke dalam jiwa anak-anak muda hari ni. Tak kata pun golongan kita ni, tak, golongan yang sebaya kita ni tak. Tapi golongan yang lebih bawah. Hamba pernah sekali buat program bersama dengan budak-budak kecil lah. Tak, budak-budak umur 9 tahun, 11 tahun. Tak. Dalam kita kata nak mengajar semayang ni. Tapi belang-belang kita suruh mereka ni kita kata hafal bacaan dalam solat tu. Tiba-tiba masa rehat, duduk ramai-ramai buka telefon, tahu tak iwak apa? Buka lagu K-pop. Apa siap? Kita kalau tak apa ni nak sebutnya bahawa budaya hidup secara seronok. Hak ni perkara yang sangat merosakkan manusia hari ni. Ya banyaklah, betul macam panel 1 kata tadi, banyak lagi ism-ism yang lain. Pluralism, liberalism, ism-ism yang lain ini juga adalah ciptaan mereka orang barat supaya kita ni jauh daripada agama. Bukan sekadar kita saja, tapi orang mereka sendiri pun jauh daripada agama. Kalau kita tengok di sebelah barat, artis ataupun kita kata orang-orang yang berpengaruh, maka ia akan tunjuk kesenangan hidup, tunjuk kita kata kemewahan. Dan kalau kita tengok hari ni pun budaya ni juga meresap ke dalam pemikiran anak muda kita. Orang-orang muda kita yang mana kalau tengok di Facebook ataupun Instagram, benda yang kita akan share. Sudah tentulah pergi makan angin, pergi tepi pantai ambil gambar sekeping. Saya berada di pantai angin berbisik, Mecang. Ataupun naik di hiking di Lubuk Batu, ambil gambar. Saya tengah hiking. Menceritakan segala-gala benda tentang kehidupan mereka. Dan juga sebenarnya ada satu teori sebab apa orang ambil gambar. Sebenarnya sebab nak tunjuk benda kamera dia pakai, betul tak? Kalau hak nebang pergi depan cermin, ngelai nak tunjuk iPhone baru dia beli. Bukan nak tunjuk gambar dia sangat, tapi nak tunjuk gambar iPhone baru beli. Pergi masuk, ada cermin besar dah tandas ke kat anda lah, mana-mana tak. Ambil gambar, nak tunjuk ada 3 mata baru. Tak, 3 mata. Dulu semata je. Lain ni ada 3 mata belakang tu. Nak tunjuk adanya teknologi baru. Dan juga pergi makan tempat-tempat hipster. Tak. Benda ni salah ke tak? Ia ada salah dan ia ada baik. Tak kata semua benda salah. Mesti sekarang ni bila hamba kata benda-benda gini, mesti orang kata, teruk tak? Benda gitu tak boleh ke? Tak. Ia ada boleh dan ada juga hak yang tak boleh. Bergantung ke atas niat kita. Tapi nak ceritanya, kesan hedonism ni menyebabkan masyarakat punah. Mereka berlumba-lumba nak tunjuk apa hak yang mereka ada, hak yang lebih. Hak tu. Nak tunjuk pada orang lain dan juga nak supaya semua orang boleh hidup gitu. Maka masing-masing akhirnya akan hidup di dalam
kita kata kepompong kejahilan ataupun kepompong hak yang tak tahu benda, bukan lagi kepada syariat agama. Tak? Dan ada hak yang apa kita kata nak ni kita panggil orang hak yang suka viral ni, tak? Orang hak yang mesti nak duduk depan semua. Sehingga kan kadang-kadang mereka menggunakan agama untuk kepentingan diri. Hak ni step hak yang paling bahaya sekali lah. Inilah step hak yang Dajjal pun guna gini. Nak sebut. Mereka ni nak tengok gana Dajjal nak buat akhir zaman kayak gini ataupun yang kita kata sebagai fitnah Dajjal. Inilah cara ataupun mimik-mimik lah ataupun kita kata permulaan pra. Kita boleh tengok macam mana mereka yang menggunakan agama untuk naik. Hak ni bahaya. Tak? Naik untuk kesenangan diri. Yang akhirnya mula-mula masyarakat pandang. Tak? Di semayang. Tak? Upload. Semayang berjemaah hari ni. Di Masjid Cendering. Tak? Esok naik lagi. Saya hari ni menyampaikan kuliah di masjid sekian-sekian. Esok lagi naik lagi. Tak, saya berkhutbah. Esok pula bawa pula buat kebajikan dan sebagainya. Sebenarnya bukan untuk nak kita kata nak menunjukkan bagusnya Islam, tapi hanya kerana nak menaikkan diri. Nak ceritanya pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Inilah kalau nak tengok cara Dajjal buat kerja, gitulah. Jangan kita fikir Dajjal ni seorang monster, tak, yang akan turun pada akhir zaman. Tak. Ianya disebut sebagai ulama adalah manusia macam kita. Tak, manusia macam kita yang bila dia keluar, dia ni perkara pertama yang akan buat, ia akan bawa orang kepada Islam. Nak suruh orang ikut dia tu, bawa kepada Islam dulu. Tak. Bawa kepada perkara-perkara kebaikan sehingga kan orang rasa inilah dia penyelamat dunia. Tak, dialah kita kata orang yang bakal menghentikan segala peperangan, menghentikan segala kelaparan yang ada atas dunia ni dan sebagainya, yang akhirnya semua orang akan ikut. Sampailah satu tahap bila dia sudah mula mengaku sebagai Rasul, maka orang pun kurang ikut. Yang lebih besar lagi apabila dia mengaku dia ni Tuhan, maka makin kurang orang yang akan ikut. Tapi kita nak sebut benda yang akan guna, cara yang pertama adalah viral macam kita kata orang yang guna hari ni, menunggang agama lah. Hak ni bahayanya, hedonism ni dia tunjuk benda-benda ni, dan hak yang kita takut membawa kepada perkara ni. Sebenarnya hedonism ni memanglah kita kata keseronokan hidup sebagai motor utama mereka. Tapi hak yang kita takut bawa kepada perkara hak ni. Tu hak yang kita nak kena bincang. Dan juga tadi panjang lebar juga mukadimah ni. Okey, kita pergi kepada persoalan tadi. Dia sebut sebagai kesan ataupun pengaruh budaya hedonism terhadap orang kita lah. Perkara yang pertama, sebab ataupun faktor yang mempengaruhi adalah akidah yang sesat. Kita ni bila dulu kita tengok Islam tu kuat. Bila pergi kepada 100 tahun kurang. Semakin 100 tahun kurang lagi. Semakin 100 tahun kurang lagi. Di mana orang lari daripada agama. Itulah salah satu punca kenapa zaman dulu kerajaan jatuh. Kerajaan Islam ni jatuh adalah salah satu puncanya adalah lari daripada Islam. Gitu juga kita pada hari ini. Kenapa izm ni boleh meresap masuk ke dalam masyarakat kita? Salah satu faktor adalah kerana akidah yang tidak kuat, akidah yang tidak mantap. Iman tu kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kata gini, kita nak tukar juga. Tak boleh tak kalau buat gini. Kita nak cari juga ruang ataupun peluang untuk kita nak lari daripada apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Hak ni perkara hak yang pertama. Faktor kita menjurus kepada jahiliah moden. Yang kedua, kita ni lebih rela tunduk kepada sistem selain daripada Islam. Ada orang, dia tengok Islam ni sebagai mengongkong. Ni bahaya. Mengongkong kehidupan. Kalau kita tengok
orang-orang yang memperjuangkan LGBT baik ataupun kita panggil hak asasi manusia lah. Hak asasi manusia ni. Dia akan tengok agama-agama ni sebagai satu benda yang menghalang manusia ni untuk bebas. Untuk bebas. Ni nak sebut sini bahawa Islam kita tahu dah turun tu sebagai panduan hidup. Ianya adalah panduan hidup kepada kita sebagai manusia. Dan Allah jadikan kita dak saja. Maka Allah tahu kita ni perlu petunjuk. Ya, memang kita ada akal. Tapi akal saja dak boleh memandu manusia. Sebab tu kalau kita tengok, hukum manusia ni ada dak hak yang comel? Ada. Kita tengok undang-undang jalan raya. Undang-undang yang manusia buat. Comel dah. Ada je hak yang comel. Alhamdulillah. Boleh mengekang kita kata kemalangan dan sebagainya. Tapi tidak cukup dengan akal saja. Maka Allah SWT turunkan panduan kepada kita. Cuma ada manusia ni yang tak boleh nak terima. Tak boleh nak terima perkara ni yang akhirnya tolak habis. Agama ni tolak buang tepi. Kita nak hanya guna akal dan juga nafsu saja. Nak keseronokan hak yang berlebih-lebihan. Hak ni lah perkara hak yang kita kata faktor juga. Yang ketiga ialah hak paling mudah sekali adalah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Kenapa hati kata? Ada pepatah Melayu kata kalau ikut hati, mati. Betul tak? Ikut hati, mati. Jadi, hawa nafsu ni dia jadikan sebagai Tuhan. Ni bahaya. Hawa nafsu kata nak kenapa hari ni? Kita nak buat mukbang maka buat mukbang. Makan secara berlebih-lebihan. Sedangkan di sana ada lagi manusia yang tak cukup memakan. Kadang-kadang jiran dia sendiri 40 buah rumah di sekeliling dia tu ada lagi orang miskin. Tapi rela beli makanan, buat mukbang, makan ke dia seorang. Kalau nak buat mukbang lepas ni kita tukar. Ajaklah ramai-ramai makan. Jadi guana. Tak tunjuk apa perbezaan yang ada pada bukan tak boleh buat mukbang, boleh. Tapi jangan tunjuk nak berlebih-lebihan ataupun nak seronok. Apa kata kalau kita tengok hari ni ada orang yang buat video kalau sebelah Indung pergi jumpa orang tu. Orang Malaysia pun ada juga yang promote perniagaan dan sebagainya. Sebab apa kita tak buat gitu? Kita beli habis. Hari tu kita kumpul duit, kita beli habis jualan dia dan kita sedekah ataupun kita beri pada orang-orang yang lalu. Sebab apa tak boleh buat gitu? Kenapa nak beli makan kita seorang? Tu nak menunjukkan sifat tamak dan juga keseronokan juga sebenarnya. Bagi hamba, benda tu tak bagus. Ada cara lain lagi yang kita boleh terjemah macam mana kita nak review makanan dan juga sebagainya. Okey. Dan yang keempat, kita pergi kepada meletakkan akal melebihi. Melebihi Al-Quran dan juga hadis. Ia lebih hebat. Hak ni satu perkara yang sangat besar lah. Kita nak kata, kalau kita tengok hari ni, manusia yang paling buruk lah pada pandangan hamba adalah mereka yang jahil. Dah lah jahil. Nak ulah pula satu-satu perkara dalam agama. Pernah tengok tak bila keluar satu-satu isu, tiba-tiba ada seorang ni yang akan up status di Facebook. Saya ni bukan seorang, kita kata bukan belajar agama. Saya ni tak pernah belajar agama. Last sekali saya belajar agama masa darjah 6, fardu ain. Ataupun darjah 5, kelas kafar. Waktu lah last sekali saya belajar agama. Bahasa Arab pun saya tak reti. Benda lagi. Al-Quran lagi lah. Baca sekali-sekali je. Dia tulis satu persatu sebelum nak mulakan poin dia. Tapi saya nak ulas sikit kenyataan mufti. Nampak tak? Hak ni golongan hak pada hamba dah lah dia ni bodoh dah. Dan cuba memperbodohkan orang lain pula. Dia terang dah situ. Memang dia ni tak ada kepakaran, tak ada ilmu sikit pun berkenaan dengan agama. Tapi cuba nak ulah kenyataan mufti. Dan bawa lah poin-poin dia yang mengarut sekali apa semua tu, tak kena pun pada Nas dan juga Al-Quran, sehingga kan menyebabkan orang lain pun, ni betul like. Share. Komen. Hak ni hak yang betul. Inilah perkara hak yang sangat bahaya kepada dunia kita hari ini. Jadi,
perkara yang saya sebutkan tadi ni adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan hedonisme yang berlaku dalam masyarakat kita, dan juga 4 faktor yang telah saya gariskan tadi. Moga-moga ianya membawa kepada kita kata perbincangan kita pada malam ni boleh jelaslah sikit, walaupun mungkin tak jelas banyak, tapi jelaslah sikit lagi berkenaan dengan hedonisme ni. Minta maaf moderator, sebab moderator tak cover kita. Baik, terima kasih Ustaz. Tak apa Ustaz. Alah-alah. Ni pun program santai kan. Tak apa ya. Okay, saya nak kalau kita tengok yang poin Ustaz tadi kalau saya tertarik dengan antara poin yang ketiga, iaitu hamba kepada hawa nafsu, dia bertuhankan kepada hawa nafsu. Kalau kita tengok dekat social media ni, kan ramai orang tayang duit. Dia bisnes sikit, tunjuk keluarkan Lambo atau keluarkan duit tebal-tebal. Atau kalau kita tengok yang komen kat situ bukan orang besar, semua budak-budak. Tengok profile picture buat gini lah, pakai filter, tengok tahu dah budak-budak. So memang benda ni dari kecil pun dia orang dah di brainwash. Dari kecil orang dah didik macam tu. Atau budak ni pun dia tanam dalam fikiran dia, oh aku tak nak belajar lah, baik aku buat bisnes nanti ni, tak fokus kepada ni. Dia lebih kepada nafsu daripada ilmu. Lepas tu dia akan ambil jalan yang, walaupun saya tak nak cerita, tapi sampai sanggup lawan mufti tu lah, macam Ustaz kata. Dah ada fatwa, dah kata main macam saham, lebih kurang saham. Ada yang haram tu diputar belik, dia kata ada yang kata makro. Dah statement dengan mufti dia kata haram. Dia akan cari jalan supaya untuk menghalalkan benda tu. Dia putar balik cerita. Baik. Tu pusingan pertama tadi lah. Kalau kita tengok ahli panel 1 dan 2 dah soal jawab. So pusingan kedua pun ada soal jawab lagi. Saya kembali kepada panel kita yang pertama, iaitu saudara Izzuddin. Kalau kita tengok Ustaz dah cerita macam-macam tadi kan. Kesan atau kesan dia bertuhankan nafsu semua. So daripada konteks sebagai seorang mahasiswa ataupun pelajar lah, dan juga sebagai seorang presiden MPP, okey, yang dekat dengan dekat dengan masyarakat lah, yang terjebak lebih kepada masalah ni lah. So boleh tak ceritakan sikit cara kita untuk halang budaya ni daripada mempengaruhi mahasiswa. So kita nak protect diri kita daripada takut terjebak, sedar-sedar terjebak. Baik, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas soalan kedua, iaitu cara itu untuk menghalang budaya hedonism ni dalam kalangan mahasiswa. Okey. Jadi budaya hedonism ni dalam kalangan mahasiswa kita boleh tengok kebiasaannya tanpa sedarlah yang kita, iaitu seperti kita membuli, mencuri, merokok, dan saya rasa benda ni insya-Allah tak ada dekat college kita. Tapi apabila kita pergi ke college atau pergi ke IPT yang lebih luas tadi, yang maknanya terbuka, maknanya kurang penjagaan dalam penjagaan batas, mesti kita akan ada terlibat dengan seks bebas. Seperti yang baru-baru ni yang kita dihebohkan dengan yang bukan baru-baru ni, lama juga, iaitu seperti sugar baby. Tapi alhamdulillah college kita tak ada, wallahu a'lam. Jadi maknanya perkara itu tanpa sedar adalah hedonism, iaitu ke arah yang kebebasan. Maknanya pelajar-pelajar itu disebabkan mahu duit, sanggup jadi sugar baby kepada orang-orang lain. Jadi cara untuk kita halang, kita bagi dua konsep, iaitu kepada masyarakat, luas dan yang sempit, iaitu individu dan kita semua. Okey, untuk yang kita semua, pertama saya petik daripada riwayat Abu Daud, iaitu al-mu'minu mir'atu al-mu'min, iaitu mukmin ni cerminan kepada mukmin yang lain. Jadi maknanya
antara satu sama lain kita boleh menggerakkan iaitu dakwah, iaitu mencegah, iaitu amar ma'ruf nahi munkar yang kita akan hidupkan sama-sama. Maknanya apabila kita lalai, kita tegur selalu. Jangan kita teruskan, jangan kita lock je kawan kita tu terus dalam landasan yang lalai. Dan seterusnya, kita boleh memperhidupkan banyak-banyak usrah sebab biasa usrah ni dihidupkan daripada zaman Rasulullah, dan dalam usrah ni kita dapat membincangkan sebenarnya untuk individu ni, bagi individu kita sebagai mahasiswa, kita kena pandai pilih kawan. Jadi kalau salah pilih kawan, maka landasan kita akan tergelincir. Jadi seterusnya kita letak mindset kita bahawa kehidupan di dunia ni tak kekal. Kita semua akan manusia selepas kehidupan ni, kehidupan abadi. Bila kamu memahami rahsia tugasmu dalam kehidupan ini dan mengikhlaskan amal untuk Tuhanmu, pasti akan ada kenikmatan menanti. Maknanya jikalau kita mendekatkan diri kita dengan Allah, dengan majlis-majlis ilmu, insya-Allah kita tidak akan terjerumus dalam hedonism ni. Seterusnya untuk individu juga, kita kena ingat dekat dunia ni ibarat kita sedang menulis cerita diri kita. Adakah kita ingin menulis cerita diri kita ni realiti atau ke arah fantasi? Apabila kita letak fantasi tu banyak, maka perakhirannya akan menyebabkan kita kecewa. Tapi apabila kita letak realiti tu banyak, insya-Allah perakhiran kita tu comel. Maknanya fantasi kita macam sebab contohlah, kita tak nampak lagi azab depan mata. Kita tak nampak lagi azab depan mata, iaitu fantasi. Ya. Line tak apa molek. Boleh ulang sikit belakang. Dekat-dekat ni. Maaf. Okey, saya ulang semula. Untuk individu, kita individu, diri kita sendiri ibarat kita dekat dunia ni menulis satu cerita, iaitu adakah cerita kita ke arah fantasi atau realiti. Jadi apabila kita menulis ke arah fantasi dan menulis ke arah realiti cerita kita kat kehidupan, cerita kita kat dunia ni, insya-Allah bila perakhiran kita tu, kita akan terima seadanya. Jadi berbalik semula apabila maknanya bila kita maaf. Jadi berbalik semula, jikalau kita ingin jauh daripada hedonism, kita cuba ubah diri kita sendiri. Maknanya kita sendiri yang menentukan diri kita sendiri ni nak ke arah mana. Adakah arah hak comel lagi ke atau hak yang kohor buruk. Gitulah. Jadi cara menghalang budaya hedonism ni saya rasa jawab dah kot, dari segi hak luas dengan hak yang individu. Maknanya hak luas tu sama-sama kita gerakkan dakwah, iaitu bersama-sama kita tegur kawan kita. Jangan kita lock kawan kita ni, jangan kita biarkan kawan kita ni ke arah bebas sangat. Sentiasa tegur, dan individu kita sendiri mencorakkan dan kita sendiri yang cuba ubah diri kita. Kita kebiasaannya kalau ayat famous, hidayah tak sampai lagi. Hidayah kita kena cari. Kalau kita nak tunggu tak sampai. Sedangkan kalau kita nak kahwin pun kita kena cari pasangan kita. Ni kan hidayah. Benda yang susah lagi nak dapat daripada pasangan hidup ni. Jadi
Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada saudara Izzuddin atas pencerahan mengenai cara kita sebagai mahasiswa nak protect. Okey, saya ambil yang paling senang lah. Paling senang iaitu kita jaga diri kita sendiri dulu. So, cara kita nak jadi senang. Kalau yang mudah lah, sebelum tidur kita muhasabah diri. Kita baring atas katil, kita menung. Kita check diri kita daripada pagi sampai ke nak tidur tu, macam mana prestasi kita daripada hari ni berbanding semalam. Kalau kita rasa makin teruk, esoknya ada peluang untuk ubah. So kita macam muhasabah ni dia macam macam mana dia rotate lah. Dia macam kita rasa teruk, esok ubah, ubah. Sampailah kita rasa kita dah kita boleh rasa benda tu, kita ke arah kebaikan ataupun sebaliknya. Baik. Soalan yang terakhir daripada saya kepada ahli panel iaitu Al-Fadhil Ustaz. Baik Ustaz. Daripada sudut Ustaz pula sebagai orang yang lebih arif dalam permasalahan ni, bagaimana macam mana Ustaz tengok cara untuk pastikan pemuda ni daripada orang lagi alim tadi sudut mahasiswa yang mudah terjebak. Ni Ustaz orang yang kira memahatilah pemuda ni. Bagaimana kita nak tak nak join sekali benda ni, tak nak terjebak, nak jauh dari benda ni, tak nak join dia. Okey, silakan Ustaz. Terima kasih kepada tuan moderator kita. Untuk soalan yang kedua ni, untuk kita tidak terjebak kepada budaya hedonism. Ni sebelum nak pergi pada ni, kita pergi dulu kepada kita kata apa hak yang biasanya lah berlaku dalam kalangan mahasiswa. Sebab saya pun sebelum ni mahasiswa. Jadi cerita dia tu sama je. Mana-mana duduk pun, walaupun belajar Mesir ke, belajar dalam negeri ke, belajar luar negeri ke, rasanya ni satu benda hak yang biasanya akan berlaku dalam kalangan mahasiswa. Perkara hak yang biasalah kita kata zaman-zaman mahasiswa ni, kita bila duduk jauh daripada mak ayah, tak ada pemantauan, pula tu duduk sama-sama kita. Ada juga di kalangan mahasiswa ni hak yang kita kata pergi tempat belajar tu, kalau duduk dalam asrama tempat belajar tak apalah, mungkinlah bi'ah tu ataupun suasana tu terkawal sikit. Adanya kita kata warding ke ataupun pegawai hak yang jaga. Ataupun kita kata sebab bila duduk dalam asrama ni mestilah ada program dan sebagainya tak. Cuma kalau orang yang duduk luar, duduk rumah sewa dan sebagainya, maka kehidupan dia tu free tu. Kita kata free lah. Bebas. Tak ada pemantauan langsung. Asal cukup bulan mak ayah atau duit, ataupun memang sudah ada kita kata pinjaman PTPTN ke dan sebagainya. Jadi ni akan kita kata keseronokan dalam jiwa kita tu mula dikeluarkan pada saat tu. Saya sendiri pun pernah rasa zaman mahasiswa ni, duduk di Mesir beribu batu jauh daripada mak ayah. Memang free tu lah. Kalau kata nak buat benda Mesir, boleh belaka. Dulu masa Sapa dulu, orang cerita, senior-senior cerita, dia kata Mesir ni tahu tak benda? Mesir ni adalah bumi Anbiya. Ya, bumi Anbiya. Tapi juga sinilah Firaunnya ada. Maknanya bumi hak yang paling baik dan juga bumi hak yang paling jahat. Mu boleh pilih mana hak yang mu nak. Kalau mu rasa nak jadi baik, pilih ikut Nabi. Kalau mu rasa mu nak jadi jahat, pilih ikut Firaun. Bila siapa dinu, betul, itulah perkara hak yang berlaku. Nak cerita tempat kita pergi belajar. Saya dinu duduk rumah sewa lah. Nak duduk rumah sewa. Bila duduk rumah sewa ni, kita kata nak pergi universiti ni jauh sikit lah. Jauh sikit. Jadi kadang-kadang malas tu ada juga mari. Dan perkara yang bila duduk ramai-ramai dengan saya saing ni, ia mulalah ada apa ni kita kata budaya-budaya yang tidak sihat. Seperti
benda hak yang biasa berlaku dalam kalangan mahasiswa ni, gaming. Tak. Gaming perkara hak yang wajib lah. Ni memang tak boleh nak lari. Gilah mana-mana pun satu benda hak yang tidak boleh lari. Main game. Saya tak salahkan main game ni. Cuma kadang-kadang kita bila duduk zaman mahasiswa ni, ia nak seronok juga. Tak, belajar tu stres dah kan dah. Jadi nak seronok. Bila nak seronok kadang-kadang berlebihan. Bila berlebihan, lepak ni daripada lepas isyak habis dah habis sebelum subuh. Maknanya apa? Maknanya pagi esok memang out. Pagi esok out, adalah dak pergi kelas hanya dan sebagainya. Tambah pula dengan mak ayah yang jarang-jarang. Tu pun WhatsApp, kadang-kadang telefon, video call jarang-jarang. Tak? Gitu je kita kata pemantauan daripada mak ayah. Segala-galanya bergantung kepada diri kita sendiri. Hak ni hak yang bahaya. Juga kalau jangan terkejut dah, walaupun Mesir ni kebanyakannya orang pergi belajar agama lah. Pergi belajar agama. Sebahagian ada juga yang belajar medik dan juga dentist, dah ambil jadi doktor perubatan dan juga doktor gigi. Tapi sosial di kalangan mahasiswa tu Dinung, memang walaupun gitu kita kata, walaupun tepat para anbiya, tapi ada juga kalangan-kalangan mereka ni hak yang bersosial secara lebih-lebihan. Dan benda ni bukan berlaku di luar negara saja, malahan kalau kita pergi tengoklah di universiti-universiti tempatan juga perkara yang sama saja berlaku. Ada keluar berdoa-doa, perkara hak yang biasa. Ada dan juga ada hak yang lebih teruk lagi, hak yang macam panel satu sebut tadi, jadi sugar baby. Jangan terkejut, bukan saja di Malaysia tapi juga di luar negara perkara biasa. Benda tu perkara hak yang berlaku. Inilah kita nak cerita, budaya ni menyebabkan orang jadi rasa tak salah sikit. Sebab perkara yang sudah biasa. Nampak tak? Inilah perkara hak yang bahaya kerana ditanam dalam pemikiran mereka, benda ni tak salah. Benda ni sudah biasa. Benda ni adalah kita kata pergi mana-mana pun ada. Ni bahaya. Tak? Dan cara kita nak keluar. Cara kita nak keluar ataupun nak elok daripada berlaku perkara ni. Benda hak yang pertama sekali tidak lain dan tidak bukan kena pegang dululah agama. Hak tu wajib. Agama kena pegang. Mak hamba sendirilah. Mak hamba pernah pesan, mu nak buat benda-benda atas dunia ni, ingat 3 perkara. Ingat 3 perkara. Atas dunia ni ia ada baik buruk. Ia ada baik buruk, ada dosa pahala, ada syurga neraka. Pilihlah. Nak buat hak mana? Tapi ingatlah 3 perkara ni. Kalau mu rasa mu hebat, langgar. Kalau mu rasa mu takut dan nak ikut syariat agama Allah SWT, maka ikutlah. Hak ni perkara hak yang kita kena tanam dalam diri masing-masing. Sebab itulah perkara hak yang pertama sekali, hak yang kena tanam dalam diri kita ni adalah berkenaan dengan kita kata jati diri. Jati diri supaya kita ni tak lari. Jati diri mesti kukuh. Walaupun duduklah dalam keadaan mana-mana pun, kalau kita jati diri kita ni kukuh, agama kita ni kukuh, kita tak akan lari jauh. Walaupun mungkin kadang-kadang kesok sikit. Kita kata jatuhlah daripada landasan. Itu benda biasa. Tapi kita akan balik, back on track balik. Naik semula ke dalam track kita tu. Itulah pentingnya jati diri. Setiap mahasiswa dan juga setiap manusia ni mesti ada jati diri dia sendiri. Apa hak yang kita kata nilah stand kita. Nilah stand kita. Kita tak boleh ikut hak yang lain. Itu perkara pertama hak yang penting. Perkara hak yang kedua, tidak lain tidak bukan dengan cara kita menuntut ilmu mendalami agama. Menuntut ilmu mendalami agama. Untuk kita tak terjebak dengan perkara-perkara ni, kena tuntut ilmu. Ilmu bila ada, mesti kena amal. Ilmu tanpa amal, ibarat pokok yang tak berbuah. Pokok yang tak berbuah ni, tak ada benda, rugi. Rugi. Ada pun saja je.
Tak? Mesti kena ada ilmu dan juga mendalami agama. Yang ketiga, kena amar makruf nahi mungkar. Hak ni nak sebut secara dalam sikit lah kepada para pelajar, mahasiswa dan juga apa yang bakal anda hadapi bila keluar. Okey. Perkara hak yang pertama dalam amar makruf nahi mungkar ni, kalau kita nak keluar daripada tak mahu terjebak kepada hedonisme ni, kita kena ada kumpulan kita. Kita kena ada kumpulan kita. Kita kena ada jemaah kita. Kumpulan ni tak mesti pun nak kata persatuan. Persatuan pun boleh juga. Dan ataupun kita dengan kawan-kawan kita. 5-6 orang tu sudah satu kumpulan. Tapi kumpulan kita ni mesti ada kita kata amar makruf nahi mungkar ni. Tak? Kalau siapa waktu semayang, ajaklah kawan-kawan. Jom solat jemaah. Tak? Perkara hak yang mudah. Tapi ia memerlukan satu kawanan. Tak? Kalau kita ada kawan-kawan hak yang baik, inilah hak yang akan mendorong kita jadi baik. Betul tak? Sebab bila hidup dalam mahasiswa ni, nak kita nak juga kepada kawan-kawan. Sama juga di luar nanti pun kalau kita keluar daripada dunia universiti ni, kita tetap juga nak kepada kawan. Sebab kawan ni lah hak yang akan bawa kita. Tak? Tengah kita malah, tengah kita culah, tak? Kawan-kawan ni lah hak yang akan bantu kita. Tak? Contohlah macam study group. Tak? Study group. Malahnya aku nak baca buku. Tak? Malahnya aku nak ni. Malah tak? Tapi kerana ada kawan-kawan, marilah, kena buat juga kena-kena pun. Banyak lagi silibus yang kita nak cover. Tak? Banyak lagi madah yang kita nak baca. Maka dengan kawan-kawan ni lah, kita akan jadi lebih baik. Dan jauhi kawan-kawan yang kurang kita kata pemahaman lah. Kalau kita rasa kita ni gagah, kita boleh jadi pembimbing mereka. Kalau kita rasa kita ni tak berapa kuat, maka asingkan diri kita daripada kumpulan ni, masuk kepada kumpulan yang kita rasa boleh bawa diri kita ke arah lebih baik. Ya, ada orang ni manusia, yang memang Tuhan jadikan dia ni ada sifat kepimpinan. Dia boleh pimpin orang. Dalam grup tu mesti ada ketua. Dia lah alfa dia. Dia lah kalau dia kata benda-benda mesti orang akan ikut. Hak ni kalau demo ataupun kalau saudara-saudari, sahabat-sahabat adalah orang ni, jadilah seperti seorang pemimpin yang hebat. Bawa kawan-kawan kita, bawa masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Tapi sekiranya kita tak mampu, ada juga kadang-kadang kita rasa takut aku ni tak ada ilmu mana, belajar pun tak berapa nak hebat sangat. Maka kita carilah kumpulan-kumpulan hak yang sama dengan kita, hak yang boleh bentuk kita ke arah hak yang lebih baik. Yang kedua, berkenaan dengan amar makruf ni, lepas kita buat kumpulan, perkara hak yang dalam mahasiswa, dia kena wujudkan satu suasana. Wujudkan satu suasana. Bila dia ramai kumpulan yang baik, maka kumpulan hak yang jahat automatik jadi kurang. Betul tak? Bila ramai kumpulan hak yang baik, maka kumpulan hak yang tak berapa molek ni akan jadi berkurangan. Maka kena banyakkan kumpulan ni dan bentukkan satu, kita kata, hak yang lebih besar. Kita boleh sebut sebagai persatuan lah. Sebab bila ada persatuan ni, ia akan ada program. Betul tak? Ia akan ada program. Bila ada pengisian, bila ada kita kata aktiviti, barulah aktiviti-aktiviti yang tidak bermanfaat ni akan jadi kurang. Cuma nak sebut sini, kepada mereka yang memimpin orang ramai, jangan kita nak buat program kita je. Jangan kita, aku nak buat program aku je. Tak? Program orang lain kau mau dengar. Tak? Sifat manusia ni, dia kena ada suka-suka juga. Keseronokan tu satu benda yang tidak dapat dielakkan. Kerana tu fitrah manusia. Cuma macam mana kita nak channel ataupun macam mana kita nak salurkan benda tu ke arah yang betul. Tak? Jadi janganlah setiap malam forum semua. Sekali-sekala nak juga pergi jalan patah, makan angin ramai-ramai, bakar ayam, suka juga. Ataupun kita kata konvoi ke ride ke, mari sekali pelajar KQT.
kita ride ke Kemamang. Oh, hebat belajar KKP. Ada ride ke Kemamang. Boleh buat. Tak, sebab dengan adanya perkara tu, kita sudah memenuhi keinginan manusia. Dalam masa kita berprogram tu lah, kita ada pula pengisian. Situlah kita nak tackle manusia. Tu kena duduk dalam kerangka pemikiran gitu. Barulah orang ni akan nak mari kepada dakwah kita. Tak kira lah orang lelaki ke, orang perempuan ke, cara je lebih kurang sama je. Sebab manusia ni ke mana-mana pun kita kena penuhi keinginan dia. Tapi keinginan tu kita kena kontrol sama dengan kehendak yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Jangan lari. Sebab tu lah nak sebut kepada orang yang memimpin pemikiran kerangka dia kena letak gitu. Dia kena letak gitu. Sama juga bila kita keluar dengan masyarakat. Tak? Dalam dunia demo mahasiswa ni, tak? Sahabat-sahabat semua duduk dalam mahasiswa lagi, belajarlah. Buatlah sebanyak mana program sekali pun bagus. Kerana ianya akan membentuk diri kita apabila kita nak keluar kat lagi. Bila duduk dalam masyarakat ni, cerita dia 360% berbeza. 360 darjah berbeza dengan apa yang kita bayang masa kita duduk mahasiswa. Saya nak cerita dulu, saya duduk dalam mahasiswa, tak? Program ni biasalah. Berpuluh-puluh program, beratus-ratus sepanjang duduk dalam mahasiswa ni. Tapi bila duduk, masuk dalam masyarakat, Allahu Akbar. Rasa macam tak boleh nak buat benda. Clueless orang kata. Tak tahu pun nak, gana aku nak masuk dengan masyarakat. Gana aku nak masuk dengan anak muda. Gana aku nak betulkan masyarakat aku hak yang tengah punah ni. Ianya memang satu benda hak yang lain terus lah daripada dunia mahasiswa. Sebab dunia mahasiswa ni, kita duduk dengan geng-geng kita je. Hak yang lebih kurang sebaya dengan kita je. Mungkin tua 2 tahun ataupun muda setahun. Tapi masih dalam kelompok kita. Tapi bila kita keluar di luar, masyarakat ni sudah berbeza. Lapisan dia tu banyak. Adanya orang tua, adanya orang yang tak berapa nak tua, adanya orang muda, adanya orang yang remaja. Maka step-step dia tu jadi lain dah. Kalau kita duduk dengan remaja, benda kita nak buat. Kalau kita duduk dengan orang yang muda, mana kita nak buat? Maka ia memerlukan otak ni memang kena perah gila-gila. Otak ni memang kena perah gila-gila. Jadi tugas kita nak bentuk masyarakat tu dengan kita kata nak memenuhi keseronokan tu, tapi kena ada cara. Dan saya sebutlah satu cerita Satu cerita pernah sekali saya bawa satu grup ni lah. Biasalah pergi masuk hutang dah. Tepi sungai, makan-makan dah. Program rehlah. Nak ceritanya, kita kena faham bahawa masyarakat di luar ni ada lagi hak yang basic agama pun tak tahu. Jangan kejut lah. Jangan kejut. Tu adalah tugas kita. Semua ni adalah bila keluar kat lagi para da'i belaka ni. InsyaAllah. Kena jadi pendakwah. Walaupun kita duduk di mana-mana saja tempat kita berada, duduk dalam syarikat ke, duduk dalam kerajaan ke, kerja kerajaan, kerja cikgu ke, kerja kerani ke, mesti kena ada dakwah kita tu. Cuma nak sebut cerita ni cerita masa bawa pergi rehlah ni, anak muda, umur dalam 20-an ke 30-an lah. Tengah mandi-mandi tu apa semua tu, sungai dah. Masuklah waktu Zuhur. Masuk waktu Zuhur ni, kita pun tugas kita ialah pengisiannya adalah semayang berjemaah. Maka ajaklah, jom semayang berjemaah, berhenti lu main air tu. Tahu tak benda yang dia jawab? Dia kata, basah ni, tak boleh nak semayang. Faham tak? Kita kejut kan je dengar. Basah, bila pula basah, tak boleh buat semayang? Tanya je, dah buat apa? Seluar tu ada najis ke? Tak? Apa? Mungkin kicik dalam seluar ke tak ada tau. Mana tahu. Tapi dia kata, dah lah. Sebab mandi sungai ni basah. Tak boleh nak semayang, dia kata. Haish. Kita kata, mu ni belajar mana ni? Pergi surah kedak ni, dengar ni. Tok guru mana mu pakai ni? Kejut kita bahawa basic agama tu masih kurang. Walaupun benda yang mudah. Basah tu tak boleh dah nak semayang.
Dan ada di luar sana orang hak yang dia kata seluruh saya ni kotor ni, tak boleh nak buat sembahyang. Dah tanya, dah kena najis tak? Tak pun, tapi kotor. Kena seluk, kena apa, tak boleh buat sembahyang. Inilah perkara-perkara hak yang kita akan berhadapan. Kita rasa, ya Allah, ayat hak yang kasar sikit, bodohnya soalan tak. Tapi itulah benda hak yang akan berlaku dalam masyarakat. Maka tindakan kita ni bila keluar, kita kena jadi pendakwah hak yang bijak sana dan juga bijak sini. Kena bawa masyarakat ke arah hak yang kita kata lebih pandai, lebih cerdik dan lebih faham berkenaan dengan agama. Dan semua ni orang hak yang belajar Al-Quran, betul tak? Rasanya KQT ni semua belajar Al-Quran tak? Maka Nabi bersabda, orang hak yang belajar Al-Quran dan orang hak yang mengajarkan Al-Quran, itulah golongan hak yang paling terbaik. Salah satu golongan hak yang paling terbaik adalah orang hak yang belajar Al-Quran dan mereka ajar kepada orang lain. Maka saya nak ajak kepada semua hak yang ada dalam ni. Perkara hak yang kita boleh buat ialah, pernah buka tafsir tak? Pernah buka tafsir, kitab-kitab tafsir. Bukan kitab tafsir yang terjemahan. Kitab tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran. Mesti pernah baca tak? Maka kita kena beritahu pada masyarakat. Ni tugas orang yang belajar Al-Quran. Orang yang belajar syariah Islamiah ataupun benda lain, dia payah sikit. Dia akan biasanya bahabak fiqh, bahabak perkara-perkara yang lain. Tapi orang yang Al-Quran ni, jangan bila kita keluar dengan masyarakat kayak gini, sekadar kita ngaji je. Ngajar betul bacaan, ngajar tajwid. Jangan sekadar tu saja, tapi tambah lagi. Iaitu nak memahami ayat Al-Quran tu. Hak tu ni nak minta sungguh-sungguh pada orang-orang hak yang belajar Al-Quran ni. Kerana dema adalah orang hak yang faham dengan Al-Quran tu sendiri. Dan kalau boleh kita nak tadabbur ayat. Ni perkara hak yang kena buat. Tadabbur ayat Al-Quran dengan cara kita menerangkan ayat tu sesuai dengan situasi hak yang sekarang. Orang kadang-kadang bila baca Al-Quran ni, dia tak faham mana pun apa ni kita kata ayat tu. Menyebabkan baca saja je. Dan kadang-kadang ada terjemahan hak yang dibaca, terjemahan itu menggunakan akal je. Dan ikut apa hak yang ahli-ahli tafsir ni nak. Ataupun apa hak yang sebenarnya kehendak Allah SWT nak sapa kepada manusia. Tak sapa dengan sekadar baca terjemahan. Tapi memerlukan kepada tadabbur ayat. Maka boleh buat perkara ni. Kamu semua, antum semua hak yang berada dalam mahasiswa ni, jangan keluar kat gini lah. Berlatih sekarang. Berlatih sekarang sambil kita ajar Al-Quran kepada orang lain, mulakan dengan keluarga kita ke, mulakan dengan orang yang terdekat dengan kita, ataupun boleh buat kelas online lagi bagus. Cari orang-orang yang nak belajar Al-Quran, offer kepada mereka. Jangan sekadar baca Al-Quran sahaja, tapi tadabbur. Bila orang tadabbur, dia akan rasa sayang. Dia akan rasa, oh ni rupanya nak cerita. Cerita-cerita dalam Al-Quran ni cerita yang sangat menarik. Macam mana kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, cerita berkenaan dengan gana terjadinya surah Al-Baqarah tu pun sudah sangat menarik. Maka inilah kita kata usaha-usaha untuk kita bawa masyarakat dan juga kelompok kita dalam mahasiswa ni untuk kembali ke, bukan kembali, maksudnya untuk ikut landasan apa hak yang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam nak. Jangan kita terlalu berat dengan perkara-perkara agama. Mesti juga kita seimbangkan dengan perkara-perkara dunia. Itulah key point dia. Bila seimbang, bila ada dua-dua ni, barulah hidup manusia ni akan jadi okey. Akan jadi berjaya. Kalau kita berat pada agama je, orang mula akan rasa bosan dan juga boring. Kena carilah. Janganlah agama saja. Kena ada juga keseronokan dan juga perkara-perkara dunia. Ataupun kita sekalikan. Kita sekalikan kedua-duanya. Jadi, dan yang terakhir, bentengkan dirilah. Ini yang terakhir lah nak sebut. Bentengkan diri dengan jaga amal ibadat dan dekati orang-orang soleh. Ini perkara yang kita boleh buat untuk jauhi
semua izm-izm yang ada ni. Perkara yang pertama, jaga amal ibadat kita. Solat 5 waktu wajib mesti buat. Perkara mudah yang Tok Guru ambil sebut dulu. Tak. Dia kata mudah je mu nak hidup ni. Mu buat 3 perkara ni. Buat perkara hak yang wajib. Tak. Buat perkara hak yang wajib. Jauhi perkara yang haram. Buat perkara yang wajib, jauhi perkara yang haram dan juga lakukan perkara yang sunat. Berjaya hidup. Mudah je key point. Buat semua perkara hak yang wajib, semua benda hak yang Tuhan suruh kena buat. Kalau hak yang haram, jauhi terus. Tak, jangan masuk, jangan terjerumus. Dan perkara hak yang sunat mesti kita kena ada. Sebab inilah perkara hak yang akan menampung amal ibadat kita. Dan yang dalam poin ini juga bentengkan diri ni, mesti kita kena duduk dekat dengan orang-orang hak yang soleh. Hak ni kita kena ada dalam diri kita ni, kena ada idola. Satu benda hak yang kita kena ada. Idola. Kita nak jadi macam siapa? Biasanya bila kita ada idola, maka kita ada misi dan visi dalam hidup kita. Aku nak jadikan orang ni idola. Dan carilah sebaik-baik idola ni adalah orang-orang hak yang soleh lah. Ya, betul. Sebaik-baik idola kena buat Nabi lah sebagai idola kita. Hak tu hak yang paling tepat. Tapi kita dalam hidup ni kena ada, kita kata kita panggil apa mentor. Mentor kita. Mesti ada mentor kita. Orang ni orang hak yang boleh tegur kita. Orang hak yang kita segar dengan dia, dan juga orang hak yang kita respect dia. Orang hak yang boleh betul kita di saat kita ni tergelincir daripada landasan agama. Hak ni kena ada. Setiap orang kena ada. Biasanya kalau masa zaman belajar ni senior-senior lah. Kalau tak ada senior-senior, maka carilah ustaz-ustaz, asatizah-asatizah yang di luar sana, hak yang kita boleh sentiasa ikuti dia. Pengajian dia secara online ke, mungkin kita kenal habib-habib, para habaib, dan juga mungkin kita kenal para asatizah. Kita jadikan dia ni sebagai idola. Dan yang hak yang lebih baik kalau kita boleh jadikan dia tu mentor. Maksudnya dia boleh tegur kita secara langsung. Secara langsung. Bukan sekadar kita ni nak jadikan dia sebagai idola. Jadi gitulah sedikit sebanyak berkenaan dengan nak menjawab persoalan untuk memastikan kita ni tak terjebak di dalam kancah jahiliah moden ni. Jadi untuk soal jawab lagi, soal tu boleh, jawab tu belum tentu. Ni nak khabar lalu. Soal tu soal lah, banyak mana nak tanya pun, tapi jawapan tu belum tentu boleh beri. Tapi insya-Allah kita akan kongsi jugalah sikit sebanyak. Serah balik kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas penerangan yang bagi saya cukup mendalam lah, terjawab semua yang kita tanya sama ni. Okey, macam yang Ustaz sebut kan, kita sebagai cara kita nak bawa orang, kita kena ada jemaah. Betul. Antara jemaah ni dia memang penting lah, banyak membawa orang kepada kebaikan. Contoh kalau kita tengok dekat college dulu, kalau waktu kita malas kan, lepas tu tiba-tiba kawan kita datang, "Oi, jom ngaji." Dia bawa budaya bi'ah tu untuk mengaji. Kalau duduk rumah ni, tak tahulah. Kita duduk saja, nanti. Lalu tak buat. Benda tu yang penting. Dan jemaah ni pula, Ustaz kata tak boleh straight, betul. Memang ada kena ada santai. Kalau straight, semua orang lari. Jujur cakap, saya pun dulu nampak tabligh dia jauh, saya akan saya lari Ustaz. Dulu lah, naik motor saya lari. Sebab bagi saya rasa dia orang ni memang duduk dengan dia orang akan cakap ingat Allah gitu. Dia macam sebenarnya bila kita tengok kan, kalau kita tengok senang, hati-hati sama sekarang. Dia orang dekat Instagram dah ramai hati join tabligh. Yang memang ada masalah dulu banyak dengan kaki perempuan yang semua, ramai dia join tabligh. Asalnya sebab dia orang tunjukkan tabligh ni dia taklah terlalu tegas. Dia orang bawa pergi santai, pergi pantai mana. So benda tu menarik minat orang, ubah persepsi orang untuk kembali kepada agama ni. Itu pula kalau bila kita keluar nanti kan, kita jangan duduk dengan kelompok kita je. Sebab kalau senang nak tengok, kita keluar dengan member kita yang bukan dari sekolah agama. Kita keluar dengan dia, kita pilih antara untuk pergi waktu solat. Kita tengok
Dia orang ni ke arah mana? Kalau saya sendiri memang kawan saya, dia akan pergi tempat lain dulu. Kita yang akan bawa dia orang ni. Kalau kita yang ikut dia ada benda. Dia orang, kita sama macam dia orang ni lah. So, benda yang penting lah sebab dia orang, kita ni ada kelebihan, kita faham agama. Dia orang ni, dia orang tak ada apa yang kita ada. So, kita tak tahu background dia macam mana. Jadi, kita sebagai yang ada ni, benda tu basic, kita patut bersyukur lah dan ajar kepada dia orang. Baik, saya rasa banyak sangat dah. Kita teruskan kepada sesi soal jawab kita. Okay. Ini antara yang soalan yang saya dapat Ustaz. Yang pertama, soalan ini ditujukan kepada Ustaz. Macam mana nak sambung belajar ke Universiti Al-Azhar? Silakan Ustaz. Hanya tu kau jawab Okey, beres. Untuk nak sambung belajar Universiti Al-Azhar ni, ia ada banyak channel sebenarnya. Banyak channel. Macam saya sendiri, saya pergi ke Al-Azhar bawah kuliah ulum Islamiyah atas tiket SPM. Atas tiket SPM. Okay. Sekarang ni rasanya tak ada pun kuliah yang lain yang boleh masuk atas tiket SPM melainkan ulum Islamiyah. Cuma kos dia tu tinggi sikit. Memang mahal lah. Memang kita kata nak memerlukan kepada kewangan lah sikit. Dah. Sebab yuran dia setahun $1,000. Sini biasa berapa? Yuran tahunan KQT berapa? Ada boleh jawab tak? Ke memang atau resip pada mak ayah je? Berapa? RM5,000. Oh, RM5,000. Maknanya yuran universiti hamba lagi murah lah. Untuk 2 sebab kalau di Mesir, yuran untuk pengajian agama di Mesir paling mahal adalah ulum Islamiyah. Kerana kalau pergi syariah Islamiyah, ia hanya bayar beberapa ringgit sahaja. Percaya tak? Yuran universiti ni bukan kos hidup, tapi yuran universiti. Hanyalah kita kata beberapa puluh ringgit sahaja untuk yuran universiti. Cuma cara tu banyak dah. Boleh daftar bawah Kementerian Pengajian Tinggi lah. Kementerian Pengajian Tinggi dia ada. Dan juga boleh sekarang ni kalau bawah Allahumma salli ala Muhammad, saya dah ingat Ilmam. Ilmam ada menguruskan kemasukan, boleh tolonglah, boleh bantu untuk kemasukan ke Universiti Al-Azhar ni. Kalau ada stamp. Kalau ada stamp nak pergi syariah ke ataupun nak pergi usuluddin, hak tu semua memerlukan kepada stamp. Tapi kalau nak pergi ke ulum Islamiyah, boleh dengan tiket SPM. Hak tu lah. Dan juga kita kata perkara hak yang ni dia boleh urus sendiri ataupun boleh kita kata melalui orang yang lain lah, orang yang wakil yang mengurus. Boleh juga. Kalau nak mudah, kita bayar je lah orang yang menguruskan dokumen-dokumen tu. Kalau kita nak susah sikit, boleh buat sendiri. Cuma ia kena banyaklah perkara-perkara yang kita kena pergi turun naik pejabat tu. Untuk selesaikan beberapa dokumen. Cuma hak untuk sekarang ni dengan kita kata COVID ni, dah pasti pula pertambahan SOP dan sebagainya tu apa pula yang diperlukan. Kalau kata ada hak yang nak kata nak betul-betul lah memang nak sambung ke Al-Azhar, bolehlah PM. Kita insya-Allah kita akan cuba cari jalan yang terbaik yang memudahkan sahabat-sahabat sekalian kalau betul-betul nak pergi belajar di sana, insya-Allah. Itulah kalau nak menjawab sikit soalan tuan moderator. Hak yang lebih tu PM tepi. PM tepi. Nombor nak dapat mana? Tanya Ustaz Afnan, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan tadi . Dapat tak? Guna nak masuk tak? So dia lebih kepada kalau tak berpeluang tu kepada duit sendiri lah. Okay, soalan kedua iaitu apa pendapat Ustaz
terhadap perjalanan mimpi yang terakhir. Ada tak pendapat Ustaz mengenai perjalanan mimpi yang terakhir? Maksudnya, tadi Ustaz. Isu ni bahaya. Isu perjalanan mimpi terakhir ni isu yang bahaya. Cuma ginilah, orang yang mengaku dan sebagainya tu pun sudah bertaubat. Rasanya tak perlulah saya nak hurah panjang-panjang. Cuma ginilah nak sebut perkara yang baru. Perkara yang baru yang jadi viral. Kalau benda tu salah, ni lah bawa kepada susah. Susah kita nak betul masyarakat. Sebab masyarakat ni dia mudah percaya. Bila dia percaya, walaupun orang yang awal-awalnya tu sudah bertaubat, orang yang mula-mula mengasaskan perkara tu sudah bertaubat, tapi root dia tu, akar dia tu, orang-orang yang percaya tu, ni yang bahaya. Sebab kat lagi dia akan timbul benda lain pula. Percaya lah. Kat kita tengok geruk ni dia akan buat naik pula benda lain. Sebab dulu banyaklah daripada sejak tahun 80-an lagi adanya Al-Arqam yang telah diharamkan oleh kerajaan Malaysia. Apa lagi kita boleh sebut, ada yang mengaku jadi nabi. Ni ada orang ikut. Kalau di Terengganu ni adanya Ayah Ping. Kalau tengok video Ayah Ping tu memang kalau kita orang yang belajar agama rasa nak suka tak. Tengok oleh atas tu dongok, nampak duduk atas bukit. Dongok kat atas tu nampak kepala. Tengok tak bawah bukit tu nampak kaki. Nak tunjuk ketinggian Ayah Ping. Jadi kita dengar tu pening dah tak. Tapi ada pengikut-pengikut dia sehingga beribu-ribu orang. Dan kesangnya tu sampai sekarang ada lagi. Saya masa tahun dah ingat dah 2018 dah. Ada seorang ustaz ni yang memang dia cara set-set Ayah Ping ni dulu. Orang-orang yang pengikut-pengikut lah. Kita nak asuh balik, nak ubah balik pemikiran tu balik pada Islam, dia tidak mudah. Kerana walaupun ajaran Ayah Ping itu sudah kurang, tapi ni hak yang ada dalam diri mereka ni, hak tu hak yang susah kita nak buang. Inilah perkara bahayalah, banyaklah contoh lagi. Kalau benda yang famous sikit, cerita berkenaan, ialah mimpi terakhir ni pun memang kita kata cerita berkenaan dengan dunia nak kiamat tau. Perkara hak ni, ia akan lebih banyak lagi. Cerita bab Imam Mahdi, cerita bab Dajjal, cerita bab Nabi Khidir. Semua ni ia ada grup-grup dia sebenarnya. Dan pengikut-pengikut dia ni ramai. Kalau kita duduk dalam medan dakwah, bila kita keluar, geng-geng hak yang semayang niat. Pernah dengar tak? Semayang niat. Kalau demo tak pernah jumpa tau. Memang cakap bab agama, bila kita jumpa dia, cakap bab tauhid ni, betul tak Ustaz? Betul tak Ustaz? Tu haja Ustaz. Hanya haja. Betul tak? Ngelah-ngelah lagi, dia akan buka. Mula-mula ni bawa comel lagi. Nampak gini-gini, Allah SWT tu gini-gini. Lama-lama lagi, terajak semayang. Semayang. Tak apa Ustaz, semayang dah. Dah baru masuk waktu. Susah. Memang susah. Jumpa orang gini lagi, dia cakap bab agama tu, nampak betul pada awalnya. Memang betul. Samalah benda yang pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah tu betul. Tapi bila pergi jauh sikit, masuk sikit lagi, kita korek, mula timbul. Pernah dengar lepak tak? Siapa kenal lepak? Lepak ni salah satu lah. Salah satu yang bawa mula-mula nampak okey. Tapi bila pergi jauh sikit, dia akan bawa kepada pemikiran hak yang lain, hak yang luar daripada pemahaman yang dikehendaki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ni perkara hak yang sangat bahaya dan pengikut dia tu ribu-ribu. Kalau sekali dia buat live tu kalah ustaz-ustaz buat live. Ustaz-ustaz buat live 20, 10, 5 orang muju. Tapi sekali dia buat live beribu-ribu follower masuk. Orang nak dengar benda hak yang dia kata. Dan inilah perkara hak yang bahaya selagi. Orang lebih nak dengar perkara hak yang tak apa nak betul. Dia tahu benda tu tak betul. Tapi nak dengar benda tu. Dan bila masa dia dengar tu lah lagi, orang ni akan brainwash. Dia akan brainwash. Betul tak gini? Betul tak? Jadi orang akan rasa, betul lah benda dia kata ni betul lah.
Lama-lama ia akan buka buah-buah yang pelik. Masa tu orang tu sudah percaya dah pada dia. Dan inilah perkara akhir zaman ni, inilah fitnahnya. Kalau rasa berat ada fitnah ni, maka fitnah Dajjal kat lagi lebih besar daripada hak ni. Tu yang kita kena tahu. Wallahu alam. Baik. Terima kasih atas persoalan jawapan bagi persoalan yang kedua. Okey, soalan yang ketiga saya tujukan kepada panel kita yang pertama lah. Lama dia berehat. So kita bagi sikit soalan ke dia. Macam mana soalan saya berbunyi macam mana kita nak istiqamah dalam nak ikut usrah ni? Macam saudara Rizudin sebut tadi, salah satu cara kita nak jauhi masalah hedonism ni, kita join usrah. So macam mana kita nak kuatkan iman kita nak join benda ni? Sebab ni bukan satu benda yang mudah dalam situasi kita sekarang. Kita kena pilih macam wakil presiden dia ke apa. Soalan macam mana nak istiqamah dalam ikut usrah. Jadi Kalau kita bawa semua susah. perkara istiqamah ni benda yang susah. Susah nak buat. Jadi mula-mula kalau kita nak join usrah tu, nak istiqamah, mula-mula kita niat ikhlas kepada Allah macam biasa. Lepas tu apabila kita join usrah tu, mesti akan ada usrah tu dia akan sharing benda yang kita perlu buat dan benda yang perlu kita tinggalkan. Jadi kita cuba ubah diri kita tu bila kita dapat sesuatu. Contoh dalam usrah tu khabar tentang dua perkara yang penting. Mana jaga solat, berzikir, lepas tu berselawat. Jadi kalau kita rasa dah boleh tiga-tiga tu, kita buat salah satu. Yang paling penting solat. Mana kita jaga solat kita. Bila kita buat satu persatu tu, baru kita akan rasa kemanisan dalam kita join usrah tu. Bila kita dapat ilmu-ilmu yang baru. Seterusnya kalau kita nak istiqamah, kita boleh ajak kawan kita join. Maknanya kita bukan join seorang. Bila kita ada kawan ni, bila kita malas nak join, member akan tu. Bila member kita malas, kita akan tu. Lepas tu yang terakhir, berdoa. Dan kita minta pada Allah supaya Allah tetapkan hati kita ni mudah untuk berubah. Untuk ke arah yang molek lah. Gitulah. Macam pesanan Syekh Ramadan Abuti bila ada seorang pemuda ni pergi jumpa dengan Syekh Ramadan Abuti, dia bertanya, dia bercerita, Syekh, aku ni susah nak berubah. Gitu. Lepas tu Syekh Ramadan Abuti kata, jangan cerita kat aku. Berdoalah kepada Allah. Jadi pemuda ni dia pun balik. Lepas tu dalam seminggu tu dia sentiasa berdoa pada Allah. Lepas tu dia jumpa mula dengan Syekh Ramadan Abuti tu. Lepas tu dia pun khabar, Kita wajib ke Syekh, semasa aku cerita dekat mu ni, aku payah nak berubah ni, aku rasa payah nak tinggal maksiat. Tetapi bila aku sentiasa melazimi berdoa kepada Allah dan ngadu kepada Allah masalah aku ni, aku mudah untuk berubah. Jadi itu je lah kot, insyaAllah cara-cara untuk istiqamah. Aku pun nak Untuk join usrah. Terima kasih kepada ahli panel kita pertama, Surya Zudin, atas jawapan bagi soalan ketiga tadi. Baik, saya rasa ni yang terakhir ni. Saya rasa ni soalan terakhir rasanya. Ni soalan ni agak panas sikit, Ustaz. Boleh Ustaz terang sikit pasal Wahabi? Kenapa ramai student Madinah bila balik dia jadi Wahabi? Silakan Ustaz. Soalan ni tak apa nak layak hamba jawab ni. Tapi saya cuba beri pemahaman pada sahabat-sahabat sekalian berkenaan dengan apa yang berlaku. Kita nak cerita bab Wahabi, bab apa ni, kita kena faham dulu apa sejarahnya. Apa perkara yang betul-betul berlaku. Kerana orang ni hanya kerana perkataan tu saja ia guna untuk menghabiskan semua orang. Jadi
Bukan sekadar orang yang belajar di Madinah je. Orang yang belajar Mesir, Jordan ke, habis jadi Wahabi belaka. Tak. Sebenarnya, secara umum lah. Secara umum. Kita nak sebut bahawa dalam kita beragama ni, tak, kita tahu kita adanya mazhab-mazhab. Kita ada mazhab-mazhab. Mazhab-mazhab ni, apa dia? Mazhab ni adalah cara ataupun jalan. Tak? Maka hak yang famous ni ada 4. Hak yang kita tahu. Di samping 4 ni, ia ada banyak lagi sebenarnya. Mazhab yang di dalam kita kata Islam ni. Tak? Dalam agama Islam ni. Ia ada Zahiri. Tak? Zahiri ni hak yang dia ambil satu-satu perkara tu hanya pada zahir ayat. Ada juga hak yang lain lagi. Wahabi ni, ya kalau dari segi mazhab, ia ikut Imam Ahmad lah. Kita kata Imam Ahmad. Sebab apa jadinya timbulnya Wahabi ni? Sebab apa timbulnya perkataan Wahabi? Kerana sampai satu masa, sampai satu peringkat, ni kita kena faham daripada sejarah. Sebab tu para mahasiswa dan juga orang-orang yang asatizah, dia kena faham daripada sudut sejarah juga. Jangan belajar hanya sekadar term. Tak, jangan sekadar tahu dari segi bahasa, tahu dari segi istilah, dah. Ataupun baca daripada kitab-kitab saja. Kena faham juga daripada segi sejarah. Ia bila timbul reformasi terhadap agama. Reformasi lah kita panggil. Reformasi terhadap agama untuk balik semula kepada ajaran hak yang sebenar. Kepada cara hak yang sebenar. Hak ni pada pandangan mereka lah. Pada pandangan mereka, masa tu sudah sampai untuk melakukan reformasi terhadap agama. Yang mana kita kena faham dalam orang beragama ni, ia ada juga orang-orang yang melakukan perkara-perkara hak yang tak sepatutnya. Dan digelar sebagai bid'ah. Digelar sebagai bid'ah. Perkara hak yang Nabi tak buat. Perkara hak yang tak ada dalam agama tapi diadakan. Cuma ia agak kita kata berlebihan lah. Berlebihan di mana ada setengah ulama yang menjelaskan perkataan bid'ah ni. Bid'ah ni tak mestinya perkara tu memang salah. Memang salah tu. Tapi ada segelintir ataupun sebahagian hak yang kita panggil Wahabi ni, orang hak yang transform mesti kau mana-mana nak kena pakai hadis sahih saja. Mesti nak kena pakai dalil Al-Quran semata-mata. Tak boleh guna di sana dalam kita belajar hukum fiqh. Contohnya hukum fiqh ataupun bab akidah. Bab akidah ni tidak lain tidak bukan mesti kena mari daripada dua sumber. Dua sumber. Perkara akidah ni mesti mari daripada dua sumber, Al-Quran dan hadis saja. Hak ni tetap. Ada pun pandangan ulama apa semua kita tak boleh pakai perkara dalam perkara akidah. Dalam perkara fiqh, di sana ada lagi ijma' ulama, adanya qiyas, adanya perkara-perkara hak yang lain lagi. Hak yang boleh ambil tapi berpandukan kepada Al-Quran dan juga hadis. Bila benda ni dia pergi ke bawah, bila banyak cabang dan banyak cara pemikiran dan sebagainya, hak ni lah akan menimbulkan kita kata sebahagian hak yang terkeluar daripada landasan hak yang sebenar. Susah agak nak sebut ni. Contohlah, ambil contoh ni. Kita kena faham situasi di sebelah kita kata Arab, sebelah Arab. Kalau pergi di Mesir, adanya orang-orang Islam hak yang pergi di kubur. Contohnya kubur-kubur para sahabat dan sebagainya. Pergi cium kubur, pergi buat perkara-perkara hak yang tak sepatutnya berlaku. Ambil tali, ikat di pagar kubur, dengan adalah perkara-perkara hak yang ianya perbahasan ulama. Tapi geng-geng kita kata hak yang disebut Wahabi ni, dia tak embuh benda ni. Dia tak embuh benda ni. Tak embuh sebab apa? Sebab ia akan bawa kepada perkara-perkara hak yang
syirik lah, lari daripada agama. Ni dia kena fahami dengan secara halus. Kita tak boleh nak bincang secara umum sangat. Tak kena perhalusi satu-satu perkara. Ada perkara yang betul. Hamba sebut secara mudahnya, ada perkara yang mereka bawa ni betul. Ada perkara yang agak keterlaluan. Agak keterlaluan, agak ekstrim lah kita kata. Dan biasanya orang yang balik daripada Madinah ni, sebab apa ia terkesan dengan pemikiran kita sebut sebagai Wahabi ni, kerana di sanalah tempat mulanya naik. Apabila kubur-kubur kena rata, tak boleh ada binaan, tak boleh ada tu. Jadi masa zaman tu, ia juga berkaitan dengan kerajaan semasa. Kerajaan semasa yang dalam kerajaan tu, geng-geng ni juga amal. Bukan geng-geng ni juga amal. Bukan. Maksudnya kan, orang-orang yang berfahaman, orang-orang yang berfahaman Wahabi, dia duduk atas. Bila dia duduk atas, dia akan guna cara mereka lah. Sama juga kalau kita pergi di Afghanistan, Taliban. Kita sebut Taliban. Taliban bila dia naik, mestilah dia akan guna cara dan macam mana cara dia faham. Betul tak? Kalau kata di mana lagi? Di Mesir. Di Mesir, dia ada cara fahaman dia pula. Maka itulah yang akan mencorok manusia, masyarakat setempat dan juga orang yang pergi belajar situ. Nampak tak? Boleh faham jadi kenapa ia jadi gitu? Sebab di sana bila kerajaan pemerintah sudah universiti-universiti ni dipegang, universiti-universiti ni memang kena aliran ni je. Tak boleh buka aliran lain. Maka susah lah. Sebab tu kita nak bincang bab Wahabi ni, ia tak semudah kita nak bincang ABC lah. Tak mudah kita nak kata A, B dan C. Tak mudah. Dan juga sebenarnya ada serta-serta perkara yang tak Wahabi pun, tapi hanya kerana asatizah kita ni derah sangat. Derah sangat nak claim orang ni Wahabi, claim orang ni Wahabi. Tak kena lah. Sebab tu pada pandangan saya lah. Jangan terlalu cepat menghukum. Dan buat apa kita sesama kita nak berbalah. Sedangkan masyarakat di bawah sana ramai lagi yang tak tahu. Hak yang jahil berkenaan agama. Bila kita bawa satu-satu perdebatan, lah, dah hak mana saya nak pakai ni? Ustaz ni kata gini, ustaz ni kata gini. Sedangkan seluruh hak yang basuh ataupun baju hak yang basuh masa masuklah sungai nak semayang tu pun tak boleh nak jawab lagi. Jadi nak bawa pula perbahasa Wahabi, perbahasa ni. Jadi orang akan rasa, ya Allah, beratnya agama ni nak amal. Tak? Cuma kita disebabkan, kita kena faham gini. Perkara-perkara ni banyak dah diperdebatkan di Indonesia. Di Indonesia sebab apa? Sebab zaman dia tu lepas dah. Agama tu balah banyak dah zaman itu, zaman 80-an. Kita ni masa zaman 80-an, tengok dah cerita P.Ramlee. Orang masa tu pakai skirt lagi. Botol arak ni diiklan lagi di dalam TV. Dalam majlis-majlis rasmi kerajaan ada lagi botol arak. Nak sebut ni apa? Nak sebutnya bahawa kita ni tengah transformasi Islam ni, sehingga kan kalau kita tengok tahun 50-an, masa merdeka dulu, orang-orang tengok secara mudahnya, kita nak tengok orang zaman tu, tengok cerita lah, tengok cerita P.Ramlee, pakaiannya macam mana, kehidupan sosialnya macam mana. Waktu ditayangkan dalam TV dan sebagainya. Hari ini masyarakat sudah berubah ke arah yang lebih baik. Dan orang nak tahu perkara agama, bukannya sekadar solat, sekadar haji, sekadar tu saja. Masyarakat sudah mula mendapat maklumat yang lebih. Maka macam mana cara kita nak kontrol maklumat tersebut? Dan ni memerlukan juga kepada asatizah kita, ilmu tu kena upgrade lagi. Kena upgrade lagi. Contoh kita tengok situasi COVID. Situasi COVID. Ada orang yang bila masjid ditutup terus. Masjid tutup terus. Tak boleh nak semayang. Marahnya tu tak tahu dah. Marahnya pada kerajaan dan sebagainya dah. Marah pada mufti. Tu hak yang komen kat dia tu. Saya tak belajar agama. Saya tak tahu bahasa Arab. Tapi saya nak komen kenyataan mufti ni. Mana ada dalam sejarah Islam ni masjid tutup apa semua dah. Dia marah pula bawa poin-poin dia. Jadi sebenarnya perkara-perkara ni ia bukan sekadar guna
mazhab kita saja, tapi juga mazhab-mazhab lain. Contohnya dalam perkara semayang Jumaat, 40 ke 12 ke, ada negeri yang 4 orang pun boleh, 12 orang pun sudah boleh buat solat Jumaat. Adalah mazhab yang ia guna, keluar daripada mazhab Syafi'i, ambil mazhab yang lain, pandangan mazhab yang lain, supaya perkara tu boleh buat. Contoh di Terengganu, kita ni mengamalkan memang ikut mazhab Syafi'i. Maka nak mesti kena 40 orang. Maka kalau dak 40 orang, hanya solat Zuhur biasa, solat Zuhur berjemaah saja. Maka perkara-perkara ni lah kena kita fahamkan kepada masyarakat. Sebab masyarakat dah faham. Dah berapa buat 12 orang, berapa dah buat 40. Kan kita belajar kan 40. Sejak sekolah rendah lagi. Semayang Jumaat ni kena 40. Tentang isu jaraknya, tentang isu banyak lah. Berkenaan COVID ni sahaja dah. Dah berapa dak mandi orang COVID. Tayamum, dah lah tayamum atas bit plastik pula tu. Susah ke dak? Susah. Jadi kalau kita tengok, ia memerlukan kita kata para asatizah kita kena ilmunya kena lebih upgrade, kena lebih faham dengan situasi. Dan itulah hikmah, antara hikmah lah berlakunya COVID ni, kita boleh tengok agamawan kita ni akan terpaksa keluar daripada kebiasaan dan ambil hukum-hukum yang lain. Dan nak cerita juga sikit lagi berkenaan yang Wahabi ni, walaupun di sana adanya orang-orang yang memang ni berpemahaman Wahabi betul lah. Maksudnya ekstrim secara ekstrim yang betul, sehingga kan mengkafirkan orang. Hak tu terus. Kafir terus. Mu ni kafir. Cuma nak sebutnya bahawa di sana kita kena ambil juga sedikit sebanyak perkara yang betul. Iaitu kena islah agama tu kena ada. Islah agama tu kena ada, cuma dia masyarakat faham betul-betul tentang satu-satu perkara, bukan hanya membida'ahkan orang ataupun mengkafirkan orang. Bukan dengan cara gitu. Kalau kita tengok ulama' dulu tanah Melayu ni nak ubah pemikiran masyarakat Melayu yang Hindu, macam mana je buat? Dulu orang kita ni nikah ada liling depan. Nikah ada liling macam adat Hindu. Kalau dapat pesta patah, bawa kepala lembu, arak ni, lepas dalam laut dan sebagainya, buat perkara-perkara yang pelik-pelik. Jadi macam mana cara ulama' kita ni ubah? Maka di sana adanya kita kata ulama' ni buat macam-macam. Contoh dalam isu kepala lembu. Ulama' kata jangan hanyut ke patah. Awak pergi sini kepada ustaz-ustaz. Sebab tu lah ni kalau kepala kambing ke benda-benda ke, orang pergi ke ustaz. Tu dah cerita dia. Nak ubah masyarakat tu kepada pemikiran bawa balik pada Islam. Tapi taklah mari tu ulama' ni haram ni, ikut hukum Islam haram ni. Tapi ia asimilasikan agama tu dengan perkara semasa, sehingga kan masyarakat boleh terima dan akhirnya masyarakat ubah terus cara hidup mereka. Gitu juga kalau kita kata baca Yasin malam Jumaat. Kita kena ingat bahawa masyarakat Melayu dulu payah nak ngaji, payah nak baca Al-Quran. Di Indonesia, sahabat hamba yang belajar di Indonesia, ia sebut bila ia pergi sebuah kampung yang memang set Wahabi lah mengharamkan terus baca Yasin malam Jumaat ni. Kita boleh tengok orang yang amal baca Yasin malam Jumaat dengan orang yang ada amal baca Yasin malam Jumaat. Kampung yang ada amal baca Yasin malam Jumaat ni memang tak dekat terus dengan agama. Memang tak ada terus, tak tahu terus tentang Al-Quran. Tapi orang yang buat amal Yasin malam Jumaat ni, walaupun hak lain tak pandai. Baca benda lain, surah-surah lain tak pandai. Tapi bila sebut je baca Yasin, ingat mulut. Tu cara ulama' nak mendekatkan. Jangan kita terus nak membida'ahkan orang, nak mengkufurkan orang, nak mengkafirkan orang, tu tak betul juga. Tapi dalam perkara nak islah masyarakat. Contohnya, amalan yang terbaik pada malam Jumaat, baca surah Al-Kahfi. Bukannya baca surah Yasin. Hak tu perkara hak islah dah kita panggil. Mesti juga baca Al-Quran, tapi kita tukar. Tapi
nak beri masyarakat faham tu kena tukar slow-slow lah. Tak mungkin dalam sebulan tu 3 kali baca Yasin, sekali baca surah Al-Kahfi. Lepas 3 bulan lagi kita buat 2 kali baca Yasin, 2 kali baca surah Al-Kahfi selang-selang. Nak beri, kita kata jangan secara direct. Seperti mana juga arak Allah SWT haramkan sebanyak 4 peringkat, bukannya haramkan secara sekaligus terus. Kerana manusia ni tak boleh terima bila kita nak buat secara ngejut lalu. Sama juga dalam cerita bab usrah tadi. Bab usrah ni kita sebagai nakik janganlah nak buka kitab lalu. Awal-awal tu kena ada main-main dulu, bawa pergi futsal, bawa pergi patah dulu. Sambil-sambil pergi patah tu adalah penerangan-penerangan sikit. Barulah orang akan jadi suka. Orang akan jadi suka. Maknanya lepas tu barulah ada sesi yang berkitab pula. Jangan kita sebab main dengan manusia ni, dia main dengan hati. Nak ubah tu bukan mudah. Jadi gitulah sikit sebanyak berkenaan dengan Wahabi dan juga penerangan ringkas lah, perkongsian lah pada malam ni. Lepas ni tak ada sesi lah. Jadi saya ambil sikit untuk penutup je. Jadi terima kasih pada pihak MPP KQT ni yang mengadakan program pada malam ni bersama dengan Doa. InsyaAllah kita ada lagi kolaborasi lepas ni, program yang lebih besar yang akan datang pada akhir bulan 10 ni insyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua yang hadir pada malam ni. Andai kata kalau ada salah silap, kalau ada terkasar bahasa, minta maaf dulu. Kalau kata tak setuju, tak setuju Ustaz ni kata ni tak betul ni, boleh mesej. Boleh mesej, kita PM tepi pula. Kita boleh bincang pula lepas ni insya-Allah. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf sekali lagi dan juga terima kasih banyak-banyak atas jemputan pada malam ni. Kalau rasa nak jemput lagi, insya-Allah boleh mari lagi. Dan juga boleh juga nak aturkan sahabat-sahabat yang lain untuk bersama-sama dengan pelajar-pelajar KQT ni insya-Allah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syahyan kepada Ustaz atas semua Ustaz dan panel 1, Ustaz Rizuddin, atas semua pencerahan yang diberikan. Start daripada pukul 9 tadi. Kita dekat 2 jam dah kita ni dah bincang hari ni. So, ana rasa memang banyaklah kita dapat pada malam ni. Daripada tak tahu langsung pasal hedonism, tahu siapa ke Wahabi, kita dapat tahu malam ni. So, memang banyaklah. So, tak sia-sia. Memang tak rugi kita masuk pada malam ni, kita join. Okay. Anda rasa cukup setakat tu je lah untuk program kita malam ni sebab masa pun dah tak mengizinkan. Kita terlajak sikit. Sebelum bersurat, Ustaz, anda minta Ustaz kalau boleh pimpin bacaan doa untuk penutup malam ni, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka antal wahidul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa siratal mustaqim waj'alna minar rasyidin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zidatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ni antum semua tengah buat essay dah. Ke habis dah? Minggu depan lah, Ustaz. Minggu depan lah. Jadi bitaufiq wan najah lah pada semua insya-Allah. Moga-moga berjaya dalam peperiksaan kali ini insya-Allah. Baik.
InsyaAllah. Terima kasih untuk ucapkan kepada sekali lagi kepada Ustaz dan juga Salihuddin atas perkongsian ini. Okey, sebelum tu saya nak minta maaf daripada pihak saya kalau ada sebarang kelemahan dan kekurangan. InsyaAllah saya akan perbaiki pada masa akan datang. Sebab yang mana baik tu datang daripada Allah dan yang kurang tu datang atas kelemahan diri saya sendiri. Okey, sebelum tu tak pasal lagi. Saya nak minta semua yang ada ni kalau boleh buka kamera lah, kita ada sesi bergambar pada malam ni. Kalau tak keberatan boleh buka ya. Kalau lelaki saya rasa tak ada masalah kecuali selain internet. Kita bagi masa seminit untuk orang buka. Tak apa, yang hilang tak apa. Yang ada je. Yang ada je. Dah, Afnan. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Senyum. Okey, baik. Sekian, itu saja daripada saya lah sebagai moderator pada program malam ini. Kita sudahi majlis kita ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.